Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik. Hai semua, tuan-tuan dan puan-puan semua. Salam sejahtera saya ucapkan. Terima kasih sudah meluangkan masa untuk channel ini. Jadi, hari ini satu berita yang tergempar saya nak kongsi dengan kamu. Tun Mahathir, Dr. Mahathir, legenda politik Malaysia, menjadi satu kejutan kepada rakyat Malaysia setelah Mahathir membuat kenyataan. Setelah sekian lama beliau tidak muncul, setelah sekian lama beliau berada dalam gua, kata seorang kawan saya. Setelah sekian lama beliau berada dalam gua, akhirnya satu kenyataan mengejutkan. Kenapa saya cakap beliau ada dalam gua? Sebab dia, Mahathir, beliau yang sudah kalah teruk, rakyat Malaysia sudah memberi petanda kepada Dr. Mahathir bahwa beliau sudah tidak relevan lagi untuk bertanding. Seperti penganalisis politik sebelum ini juga ada menyatakan perkara yang sama. Tapi sebelum saya kongsikan kepada Anda isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kamu semua, tuan-tuan semua, Anda semua untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik terkini daripada channel ini. Terkini, satu kenyataan yang sangat mengejutkan daripada Dr. Mahathir. Katanya, lantik Zahid, Anwar tak berpegang kepada kedaulatan undang-undang. Sebelum saya masuk kepada berita, adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Dr. Mahathir ini? Kalau kamu setuju, kamu boleh komen di bawah. Ataupun kalau kamu mempunyai komen, dipersilakan komen berkenaan dengan perkara ini. Pentadbiran Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dianggap tidak berpegang kepada kedaulatan undang-undang ataupun rule of law apabila melantik seorang yang sedang berdepan kes mahkamah sebagai timbalan Perdana Menteri, kata Tun Dr. Mahathir. Dr. Mahathir berkata, tindakan Anwar melantik Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, sebagai timbalan Perdana Menteri adalah sesuatu yang janggal dan tidak memungkinkan. Usaha kerajaan membersihkan negara daripada gejala rasuah dan juga kleptokrat. Ya, betul, belum dihukum, tetapi orang ini sudah dihadapkan ke mahkamah. Kalau kita ada orang sebegini, jadi pemimpin akan rosaklah negara kita. Oke, sebelum saya teruskan kepada berita ini, saya nak bertanya dengan kamu. Adakah kenyataan daripada Tun Mahathir ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin dan juga beberapa pemimpin tertinggi PAS yang lain dan juga yang terdiri daripada pembangkang? Adakah apa yang dinyatakan oleh Mahathir sama maksudnya dengan apa yang dinyatakan oleh pembangkang yang lain, khususnya Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang? Adakah bermakna Mahathir juga mengingkar titah agong? Sebab ini sebelum dilantik sudah pasti nama-nama yang dilantik pada hari ini, nama mereka sudah dikemukakan di Istana Negara. Kata Mahathir, saya berpendapat kalau kita nak bersihkan negara kita, tidak boleh pilih orang yang semua orang berpendapat dia seorang yang melakukan jenayah menurutnya. Jadi saya heran bagaimana Perdana Menteri ke-10 boleh memilih Zahid Hamidi walaupun dia pemimpin parti, tetapi dia menghadapi tuduhan di mahkamah. Ia betul tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Tetapi kalau dia dihadapkan dengan satu-satu kes, itu sudah menunjukkan Zahid Hamidi tidak layak menjadi pemimpin, kata Mahathir yang melancarkan buku 40 tahun dasar pandang ke timur di ibu negara hari ini. Beliau juga mengulas penubuhan kerajaan perpaduan yang membabitkan kerjasama di antara PH, Barisan Nasional, GPS, GRS, dan beberapa ahli parlimen yang lain. Ahmad Zahid yang dilantik timbalan Perdana Menteri oleh Anwar ketika mengumumkan barisan 28 anggota kabinet Kerajaan Perpaduan pada 2 Desember lalu. Jadi berita hari ini daripada biharian.com bertarik 7 Desember 2022
lantik Zahid Anwar tak berpegang kepada kedaulatan undang-undang menurut Tun Mahathir. Hai semua, apa kabar semua? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih sudah meluangkan masa untuk menonton video hari ini. Satu berita terkini daripada GPS. Seperti yang kita tahu, GPS adalah parti di dalam pembentukan kerajaan perpaduan yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana GPS juga yang dikabarkan pada mulanya mempunyai kabar angin bahawa akan bergabung dengan Perikatan Nasional, namun pada akhirnya GPS U-turn dan bergabung dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan. Jadi satu isu hangat hari ini, berita terkini, GPS buat satu pendedahan terkini. GPS akhirnya menyokong cadangan etnik minoriti dilantik jawatan Timbalan Menteri. Kenyataan daripada Alexander Nanta. Tapi sebelum saya teruskan berita hari ini, saya meminta jasa baik kamu semua untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan terkini daripada channel ini. Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Seri Alexander Nantalinggi menyokong penuh cadangan untuk melantik lebih ramai ahli Parlimen Etnik Dayak sebagai Timbalan Menteri. Menurut beliau, barisan pemimpin etnik minoriti seperti Bidayu, Lun Bawang, Kayan ataupun Kenyah, Melanau serta Iban harus diberikan peluang untuk bersama-sama terlibat dalam kerajaan perpaduan. Bahkan, kata beliau, ahli-ahli parlimen daripada kaum-kaum berkenaan sudah terbukti berkebolehan serta berpengalaman berkhidmat selama beberapa penggal sebagai ahli parlimen, sebagai senator, timbalan menteri, dan salah seorang daripada mereka pernah dilantik sebagai timbalan yang dipertua Dewan Negara. Atas dasar itu, katanya, pengalaman luas barisan pemimpin ini perlulah dilihat sebagai pertimbangan untuk dilantik sebagai timbalan menteri di dalam kerajaan perpaduan menurut Alexander Nanta. Tidak dilupakan, ahli parlimen daripada komuniti Cina Sarawak juga perlu diberi peluang untuk dilantik sebagai timbalan menteri, termasuklah calon daripada parti DAP. Formasi sebegini akan mencerminkan perpaduan di kalangan pemimpin berbilang kaum di negara ini di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan, kata Alexander Nanta. Beliau dalam masa yang sama memahami hak memilih dan melantik terletak pada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun begitu, kata Alexander, sebagai pemimpin yang mewakili etnik Dayak dalam GPS adalah menjadi tanggungjawabnya untuk membawa sentimen dan harapan masyarakat Dayak Sarawak kepada kerajaan pusat. Bahkan, beliau juga percaya Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Abang Openg yang juga pengerusi GPS berkongsi pandangan yang sama dengan Alexander. Ahli Parlimen Kapit itu juga percaya dengan kebijaksanaan Perdana Menteri dalam memperhalusi dan mempertimbang perkara tersebut. Beliau juga turut menasihati sesiapapun yang akan dipilih menjadi timbalan menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan haruslah mengambil amanah ini dengan penuh tanggungjawab dan berintegriti. Jadi, kenyataan daripada Alexander Nanta di mana GPS menyokong cadangan etnik minoriti dilantik jawatan timbalan menteri. Jadi, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melakukan sedemikian? Sebab GPS yakin bahawa perkara ini akan dipertimbangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim.